Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah, tajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Ustazah Atun binti Moshidi. Pada akhir pelajaran, kamu akan dapat membaca detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan semula reaksi para sahabat terhadap kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kesan daripada peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengambil iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, baginda telah melantik Usamah bin Zaid sebagai pemimpin anggota tentera bagi mempertahankan kesucian Islam di Palestin. Usamah bin Zaid merupakan seorang yang sangat muda, namun ketakwaan dan keistimewaannya yang menjadi pilihan Rasulullah. Pada hujung bulan Safar, angkatan Usamah di Al-Jarf mendapat berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Baginda sakit kepala dan demam teruk setelah pulang ziarah perkuburan Baqi'. Baginda sakit berterusan beberapa hari. Baginda kemudian meminta izin daripada isteri-isterinya untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadl bin Abbas ketika berjalan ke rumah Aisyah. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda berucap dan membayangkan baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda meminta agar kaum Muhajirin berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Walaupun sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan baginda semakin lemah, baginda akan meminta Abu Bakar menjadi imam menggantikan baginda. Pada 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, para sahabat solat subuh berjemaah. Baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah sambil tersenyum. Perbuatan baginda ini disedari orang ramai. Mereka menyangka baginda semakin sihat dan akan menjadi imam. Namun, baginda semakin tenat. Baginda kemudian memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberi pesanan. Pesanan baginda kepada umat Islam berulang-ulang kali ialah, peliharalah solat. Ketika hampir sangat kewafatan baginda, Abdul Rahman datang membawa kayu siwak. Yakni ketika berada di pangkuan Aisyah, baginda memberi isyarat kepada Aisyah hendak bersiwak. Sejurus kemudian, wafatlah baginda ketika berusia 63 tahun. Apakah reaksi para sahabat terhadap kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berita kewafatan baginda menyebabkan suasana di Madinah menjadi kepiluan, berduka cita. Para sahabat sangat sedih dan dalam keadaan berduka cita. Abu Bakar bergegas ke rumah Aisyah bagi melihat sendiri jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis kesedihan. Beliau mencium wajah baginda dan kemudiannya mengesahkan kewafatan baginda kepada para sahabat yang lain. Abu Bakar menenangkan Umar yang terperanjat dan sukar mempercayai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kemudian berucap, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Dan kemudian beliau membaca ayat 144 daripada surah Ali Imran. Beberapa sahabat menguruskan jenazah baginda. Baginda dimandikan, dikafankan dan kemudian disolat secara berperingkat.
Baginda dimakamkan di tempat baginda wafat, yakni rumah Aisyah yang kini Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Petikan surah Ali Imran ayat 144 yang telah dibacakan oleh Abu Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Berarti, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam pada ketika itu. Keimanan terhadap Allah kekal seperti sedia kala. Manakala keimanan terhadap Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Sistem syura diteruskan dalam pemerintahan. Umat Islam bersatu hati, semakin mengukuhkan strategi dakwah dalam menyebarkan Islam. Dan umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Manakala kita manusia hidup hanya sementara di muka bumi ini, maka dengan itu isilah masa dan usia dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar kita memelihara solat. Maka buktikanlah kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solat, selawat dan mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Ketiga, Abu Bakar selalu membantu baginda sama ada dalam susah maupun senang. Jadi, kita mesti berusaha menjadi sahabat yang baik, nasihat menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Dan iktibar keempat, Usamah bin Zaid menjadi ketua tentera pada usia muda kerana ketakwaan dan keistimewaan yang dimilikinya. Jadi di sini kita dapat melihat nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya, bukan pada harta serta usia. Sebagai rumusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan baginda, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua. Wallahu alam. Terima kasih kerana mendengar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pelajaran seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.